Hai, Assalamualaikum. My name is Syafinas and welcome back to Pukul 3 Pagi. Okey, video hari ini masih lagi bertemakan jururawat, tapi kali ni Nas nak kongsikan beberapa kisah seram yang dialami oleh akak abang nurse semasa diorang bekerja. Kadang-kadang pesakit yang kena tidur ke hospital 2-3 hari pun dah timba banyak pengalaman. Ini kan pula nurse yang memang kerja dia hari-hari dekat hospital. Memang lagi bertimba-timba lah pengalaman diorang pasal alam sebelah tu kan. Kita tak payah intro lama-lama. Let's jump into today's stories. Cerita pertama ni datangnya dari seorang nurse yang bekerja di sebuah hospital di Massachusetts, Amerika. Cerita nurse ni, bangunan hospital yang dia bekerja tu dah lama dan dah usang. Jadi semua staf dan pesakit dekat hospital tu dah dipindahkan ke bangunan yang baru. Bangunan hospital yang lama tu pula akan dirobohkan tak lama lagi. Jadi sebagai kenang-kenangan, nurse tadi tu dengan beberapa orang lagi nurse yang lain, diorang ni decide nak pergi dekat bangunan hospital lama tu dan jalan-jalan dekat situ buat rondaan untuk kali terakhir. Hospital tu memang dah kosong tau. Yang tinggal cuma katil dan perabot-perabot yang tak dibawa ke hospital baru. Masa diorang tengah ronda-ronda dekat depan satu bilik ward ni, diorang perasan macam dekat dalam ward tu ada orang tau. Mula-mula tu diorang ingatkan ada orang tengah buat kerja lah kat dalam tu. Kan bangunan tu tak lama lagi nak demolish. Jadi diorang tak rasa pelik lah. Jadi salah seorang dari sekumpulan nurse ni tadi, dia pergilah masuk bilik tu dan nak tengok siapa yang ada kat dalam tu. Baru je dia masuk, tak sampai 5 saat, dia terus patah balik dan keluar dari bilik tu. Masa tu muka kawan nurse tu memang dah pucat habis dah. Nurse yang si pencerita ni, dia pun jadi pelik lah. Kenapa kawan dia jadi macam tu kan? So nurse yang si pencerita ni pula, dia pergi masuk ke dalam bilik ward tu. Bila nurse ni masuk kat dalam bilik tu, dia nampak memang betul dalam bilik tu ada orang. Ada 2 lelaki tua dan diorang ni tengah duduk-duduk atas katil sambil borak-borak sesama diorang. Bagi nurse ni, tak ada apa yang menakutkan pun dengan apa yang dia tengok tu. Jadi nurse ni pun keluar balik dan diorang sekumpulan ni pun sambung lagi jalan-jalan dekat hospital tu. Bila diorang dah jauh sikit dari bilik ward tadi, baru nurse yang mula-mula masuk bilik tadi tu buka cerita. Yang 2 orang lelaki tua yang tengah berborak sakan kat dalam bilik ward tu tadi, nama diorang ialah Billy dan Larry. Dulu, Billy dan Larry ni ialah patient dekat hospital tu. Dan diorang berdua ni memang berkawan baik. Nurse-nurse yang dah lama bekerja dekat hospital tu, semua kenal dengan Billy dan Larry ni. Setiap hari, kerja Billy dengan Larry ni ialah berborak je sesama diorang. Sampailah satu hari, Billy meninggal dekat hospital tu. Tak lama lepas tu, Larry pula meninggal dekat hospital tu juga. Jadi tak tahulah sebenarnya makhluk apa yang diorang nampak kat dalam bilik tu. Cerita kedua ni disampaikan oleh seorang nurse yang bekerja di satu ward pediatrik ataupun ward kanak-kanak. Hospital mana tu tak pula dibagi tahu, tapi yang pasti hospital ni dekat luar negara. Ceritanya masa tu nurse ni baru je mula bekerja dekat ward pediatrik tu. Satu hari tu, masa dia tengah leka buat kerja dekat kaunter, dia nampak ada seorang nurse lelaki ni yang masuk ke dalam ward tu dari entrance besar. Lepas tu, nurse lelaki tu terus berjalan dan masuk ke dalam satu bilik yang kat dalam bilik tu tak ada patient pun masa tu. Mula-mula, nurse yang tengah buat kerja dekat kaunter tu, dia pun biar je lah. Dia sambung lagi buat kerja dia. Tapi dah lama tu baru dia perasan yang nurse lelaki tadi tu tak keluar-keluar lagi dari bilik tadi. Jadi nurse yang duduk dekat kaunter ni tadi, dia pun bangun dan nak pergi tengok lah kat dalam bilik yang kosong tadi tu. Tapi bila dia masuk dalam bilik tu, memang tak ada siapa-siapa pun kat dalam bilik tu. Mula-mula nurse ni ingat, mungkin nurse lelaki tadi tu dah keluar kot, dia tak perasan ke apa kan. Nurse ni pun keluarlah dari bilik tu dan dia pergi dekat entrance ward. Bila dia sampai dekat entrance tu, dia nampak ada 2 orang technician tengah berborak-borak dekat situ. Jadi dia tanyalah dekat technician yang 2 orang ni, korang ada tak nampak tadi seorang nurse lelaki lalu dekat sini? Yang peliknya, technician 2 orang ni cakap, dari tadi dia orang tak nampak siapa-siapa pun lalu dekat situ. Technician 2 orang ni dah lama berdiri kat situ berborak-borak, tapi memang dia orang tak nampak siapa-siapa. So nurse ni pun dia tak nak panjang-panjang cerita lagi, dia pun balik kat kaunter dan sambung kerja dia. Tak lama lepas tu, kawan sekerja nurse ni yang baru habis break pun baliklah ke kaunter. Jadi nurse ni pun dia ceritalah kat kawan dia yang baru balik tu kan. Dia cerita apa yang dia nampak tadi dan apa yang jadi tadi. Kawan dia ni langsung tak terkejut tau bila dengar cerita dari nurse tu. Kawan ni pun bagi tahu, nurse lelaki yang kau nampak tadi tu, nama dia Bob. Dulu Bob tu nurse dekat sini juga, tapi dia pergi buat hal. Bob pergi cabul seorang patient kanak-kanak dekat ward ni.
Belum sempat polis sampai nak tangkap Bob, Bob dah pergi terjun dari tingkap. Tingkap dekat dalam bilik tu lah yang kau nampak dia jalan masuk tadi tu. Kami yang dah lama kerja dekat ward pediatrik ni dah selalu dah nampak Bob tu lalu-lalu kat sini. Nanti bila kau dah lama kerja kat sini, kau pun biasalah nampak dia. Ayolah Bob, kenapa kau pergi buat macam tu? Cerita ketiga ni pula disampaikan oleh seorang nurse yang bekerja di sebuah hospital convent. Kata nurse ni, masa tahun 50-an ke 60-an dulu, semua nurse yang kerja dekat situ adalah rahib perempuan. Yelah, dah nama pun hospital convent kan? Jadi ceritanya, pada zaman tu, adalah seorang rahib ni. Dan dia suka sangat tanam pokok bunga ros. Masa dia hidup tu, kat sekeliling hospital tu memang banyak sangat pokok bunga ros. Rahib ni juga ialah seorang bidan dekat hospital tu. Walaupun rahib tu dah lama meninggal zaman 60-an dulu, tapi nurse tu cakap sampai sekarang pun ward bersalin dekat hospital tu masih lagi ada bau bunga ros. Bau bunga ros ni akan jadi lagi kuat setiap kali akan ada komplikasi pada ibu yang bakal bersalin dekat situ. Jadi staf kat situ semua dah tahu dah kalau bau bunga ros tu tiba-tiba jadi kuat, maknanya diorang kena get ready nak hadap proses kelahiran baby yang berisiko tinggi. Nurse ni juga cerita ada satu peristiwa ni yang berlaku yang dia takkan lupakan sampai bila-bila. Ceritanya ada sekali tu ibu ni melahirkan anak. Tapi sayangnya beberapa jam lepas kelahiran tu baby dia meninggal. Tak lama lepas baby tu meninggal, tiba-tiba bilik si ibu ni dipenuhi dengan kelopak bunga ros. Kelopak bunga tu semua melayang-layang turun dari siling sampai penuh dekat lantai. Masa tu bukan nurse ni seorang je yang nampak kejadian ni tau. Ada ramai lagi staf yang lain yang tengok benda yang sama, termasuklah ahli keluarga si ibu ni tadi. Kalau nurse kat tempat nurse tu, nurse tak tahulah ni nak takut ke tak. Tapi nurse tak boleh nak bayangkan macam mana kelopak bunga tu materialize dari siling bilik tu. Pelik kan? Okey, cerita keempat ni ialah cerita last. Si pencerita ni bukanlah seorang nurse, tapi dia adalah staf yang baru saja mula bekerja di bilik mayat. Masa dia mula-mula kerja kat bilik mayat, dia cakap memang seram. Sebabnya, dia selalu sangat dengar bunyi pintu peti-peti mayat tu macam diketuk-ketuk dari dalam. Kata dia bunyi tu macam bunyi ketukan atas permukaan logam tau. Nak tambah seram lagi, satu hari ni, staf ni bekerja dekat dalam bilik mayat tu dengan seorang lagi doktor yang dah lagi lama kerja kat situ. Bila bunyi ketukan tu datang lagi, doktor tu terus cuik bahu dia. Doktor tu cakap macam ni kat dia. Kau dengar kan bunyi tu tadi? Apa-apa jadi pun, kau jangan sekali-kali buka bila penghuni kat dalam tu ketuk-ketuk macam tu. Tapi rasa seram tu semua hilang bila tak lama lepas tu, staf ni dapat tahu yang bunyi tu sebenarnya terjadi sebab ada paip rosak. Dan paip ni ada dekat dinding belakang peti-peti ni semua. Doktor yang bagi warning kat dia dulu tu, doktor tu sebenarnya tahu pasal paip rosak tu. Tapi dia saja nak prank budak baru. Good job, doktor. Terima kasih bagi korang yang dah menonton sampai setakat ni. Dan sebenarnya ada banyak lagi cerita seram yang disampaikan oleh jururawat macam cerita yang Nas kongsikan dalam video ni. So kalau korang nak lagi, komen dekat bawah dan Nas akan kongsikan nanti. Macam biasa, be kind, be safe and I will see you in my next video. Bye. Assalamualaikum.